Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, nama saya Fatira. Saya merupakan salah seorang optometris di Zahra Eye Care Sungai Petani. So hari ini saya nak share sikitlah tentang penyakit katarak. Okay, so saya akan touch specific about apa itu katarak, okay, gejala, komplikasi dan juga cara untuk merawat. Okay, dari segi definition, okay, definition katarak adalah satu keadaan yang mana kanta mata kita daripada jernih menjadi keruh. Okay, dia diibaratkan seperti cermin tingkap, okay, yang nampak macam kotor-kotor sikit lah. So, kalau boleh tengok dekat gambar yang saya tunjuk ni, okay, di sebelah kiri saya adalah mata yang normal. Okay, mata yang normal tanpa katarak, dan di sebelah kanan saya adalah mata yang dengan katarak lah. So kalau nampak dekat situ kan, bahagian anak mata tu dia macam nampak kelabu-kelabu sikit. So itu adalah katarak lah. Okay, jadi katarak ni ada banyak punca dia, causes dia. Okay, salah satu penyebabnya yang paling common sekali adalah aging factor lah, ataupun faktor penuaan. Ya, dan diikuti oleh kecederaan pada mata ataupun trauma, kemudian pengambilan sesetengah ubat-ubatan dan juga penyakit-penyakit yang tertentu lah. Jadi penyakit katarak ni dia boleh menyebabkan kebutaan, tetapi ianya boleh dipulihkan. Okay, katarak ni kalau ikut statistik yang dijalankan oleh Universiti Malaya Medical Center, merekodkan katarak ni sebagai penyumbang utama kepada masalah penyakit mata. Okay, iaitu sebanyak 32.9% dan diikuti oleh penyakit glaukoma. Okay, sebanyak 23.4%. Tapi hari ini saya akan stress pasal katarak lah. Okay, jadi tanda-tanda dan gejala, okay, symptoms lah, sign and symptoms yang sering dialami oleh orang pesakit yang ada katarak ni. Okay, yang paling common sekali adalah kabur penglihatan ataupun blurry of vision pada jarak jauh dan jarak dekat. Kemudian pesakit katarak ni dia akan mengalami simptom seperti silau di bawah cahaya matahari, kesukaran untuk memandu malam, driving, and then warna pun akan kelihatan pudar. Kemudian penglihatan juga akan nampak berganda. Berganda maksudnya dia akan nampak double vision pada sebelah mata. Okay? Jadi komplikasi untuk pesakit katarak ni seperti yang saya nyatakan tadi. Okay. Katarak yang belum matang hanya perlu dibedah sekiranya masalah katarak tu dia mengganggu kehidupan seharian. Maksudnya kalau masalah katarak tu mengganggu kita untuk buat aktiviti seperti membaca, menonton televisyen, memasak, memandu. Jadi doktor biasanya akan sarankan untuk kita buanglah katarak tu. Okay, jadi walau bagaimanapun katarak yang telah matang, okay, katarak yang dah matang, kita kena bedah secepat mungkin lah supaya tidak berlaku komplikasi yang lain seperti glaukoma ataupun radang pada mata. Okey. Dan kalau kita tak rawat katarak ni pada peringkat kalau kita tak rawat awal-awal, katarak ni dia boleh menyebabkan kebutaan yang kekal lah. Okey. Okey, dari segi rawatan, okey, sebab ada certain condition yang mana katarak ni kita tak perlu untuk buang lagi. Okey, sebab biasanya doktor akan tengok dululah tahap ataupun severity katarak tu. Kalau macam tak masak sangatlah, kalau masih, sebab setengah orang yang ada katarak ni dia punya vision dia masih boleh compensate lagi, masih boleh nampak dengan jelas. Tapi kalau kes yang mana memang mengganggu kehidupan seharian dia, memang kita kena buang lah. Okay. Kalau penglihatan masih jelas, biasanya dengan pemakaian cermin mata saja sudah cukup, okay, untuk memberikan penglihatan yang jelas lah supaya pesakit boleh melihat dengan lebih baik untuk sementara waktu. Sebab apa? Sebab katarak ni dia akan progress by time. Okay? Dia akan makin lama, dia akan makin worse lah
So biasanya optometrist ataupun doktor mata dia akan monitor lah from time to time. Okay. Dan perlu juga diingatkan dekat sini untuk penyakit katarak, tiada ubat-ubatan ataupun ubat titis mata ke ataupun cermin mata ke yang boleh merawat katarak. Hanya melalui pembedahan sahaja yang boleh rawat katarak. Biasanya doktor akan buang katarak tu dan doktor akan gantikan dengan kanta, kita panggil sebagai kanta intraocular ataupun intraocular lens. So yang macam ni kan, dalam gambar ni biasanya doktor akan buanglah selaput yang putih tu. Okay, doktor akan laser buang, kemudian doktor akan gantikan dengan IOL. Okay, ataupun kanta intraocular lah, dan kanta itu dia bersifat kekal. Okay. Dari segi pencegahan untuk katarak ni dia ada beberapa steps lah yang kita boleh lakukan lah untuk mencegah katarak ni. Yang pertama sekali adalah of course lah kita kena amalkan pemakanan yang seimbang, okay, healthy and balanced diet. Kemudian senaman yang berkala. Okay, kenapa penting senaman yang berkala ni? Sebab dia boleh menurunkan kadar gula dalam darah. Okay, sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau gula yang tinggi pun boleh menyebabkan katarak juga. Okay, satu keadaan kita panggil dia sebagai diabetic cataract. Katarak yang disebabkan oleh penyakit kencing manis. So kena make sure sugar level kita control lah. Okay, sugar level control. Okay, banyakkan buat senaman. Okay, healthy lifestyle lah, practice healthy lifestyle. Dan kalau macam siapa yang suka beli ubat-ubat yang ubat titik mata ke jamu ke yang over the counter punya tu, kena make sure ingredients apa yang diguna dalam tu. Sebab setengah produk ataupun ubat-ubatan ni dia mengandungi bahan-bahan terlarang lah. Contohnya macam steroid kan. Steroid ni pun tak bagus juga sebab dia pun boleh induce cataract. Kita panggil steroid induced cataract lah. Cataract yang disebabkan oleh penggunaan steroid dalam satu jangka masa yang lama. Okay. Kemudian kita juga boleh melambatkan proses pembentukan cataract tu dengan memakai cermin mata yang mempunyai UV protection. Okay, perlindungan UV. Dan contoh macam pakai sunglasses ke, ataupun kalau tak pakai sunglasses, sekarang ni kita ada cermin mata yang memang boleh protect daripada cahaya UV lah, cahaya biru dan juga cahaya UV. Okay, sebab cahaya UV ni dia adalah high energy punya radiation, so dia boleh merosakkan bahagian-bahagian dalam mata lah, dan seterusnya boleh mempercepatkan proses pembentukan katarak. Okay. So di samping itu, cakap pasal pemakanan seimbang, contoh-contoh pemakanan seimbang contohnya seperti bahan-bahan makanan yang mempunyai antioksida lah, antioksidan. So antioksidan ni pun boleh membantu dalam mencegah katarak. Di samping tu, perlindungan dari perlindungan daripada cahaya ultra ungu kan, yang high emission radiation pun boleh mempercepatkan proses katarak lah. So sangat penting sebab sekarang ni katarak walaupun commonly banyak dalam kalangan orang tua, tapi orang muda pun sekarang boleh cepat kena katarak juga. So kena sentiasa jaga mata. Sayangi mata kita. Mata ni Tuhan kurniakan hanya sepasang sahaja. So kena jagalah. Okay. So rasanya sampai itu saja sesi live kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, nanti kita akan post. Saya akan post live ni dalam Facebook. So kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam ruangan komen lah. Okay. So sampai itu sahaja. Kita berjumpa lagi di sesi live yang akan datang, insyaAllah. Bye-bye.